Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Subhanallahul azim. Saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat bersama kita pada malam ini. Sama-sama kita menunaikan ibadah kepada Allah secara berjemaah. Sama-sama kita duduk dalam rumah Allah, kita beriktikaf, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kebahagiaan, kerahmatan dan keampunan bagi mereka yang duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kurniakan kepada kita nikmat. Dan nikmat yang paling besar hari ini, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung bacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan pada hari ini insya-Allah saya akan bacakan hadis-hadis dalam tajuk berkenaan dengan perkara-perkara yang makruh dalam solat. Perkara-perkara makruh dalam solat. Pada minggu pertemuan yang lalu saya ada kongsikan hadis tentang solat Jumaat, tentang kelebihan hari Jumaat, kelebihan solat Jumaat itu sendiri. Siapa yang datang awal pada solat hari Jumaat, dia akan dapat sekian. Macam saya sebut dalam hadis itu, barang siapa yang datang paling awal, dia akan dapat seekor korban unta. Yang kedua awal, iaitu dapat seekor lembu korban. Waktu yang ketiga, dia dapat seekor kambing korban. Yang keempat, dia dapat seekor ayam. Dan yang kelima, dia akan dapat sebiji telur. Jadi tuan-tuan, yang paling awal dapat unta, paling lambat dapat telur. Dan bila imam dah datang, naik ke atas mimbar, baru dia terhege-hege nak masuk masjid, waktu itu dia dah tak dapat telur pun dah habis. Lembus diri kata. Malaikat dah tutup buku, malaikat pun duduk nak dengar khutbah. Jadi nama dia dah tak tersenarai dah. Dapat hadiah dah tak ada, hadiah dah habis. Itu datang kalau imam dah naik atas mimbar, baru dia nak datang. Itu memang lambat betul. Paling kurang pun dapat telur. Boleh juga makan telur rebus. Tapi kalau kosong tak dapat apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebaik-baiknya kita datang paling awal, kita
seperti mana pahala korban seekor unta. Yang itu yang paling bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini insya-Allah kita akan kongsikan perkara-perkara yang makruh di dalam solat. Dalam hadis kitab ini tak dinyatakan semua, tapi saya baca beberapa hadis saja tentang makruh solat. Nanti kita akan sebutkan. Hadis yang pertama, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khasri fi shalah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada seseorang itu bercekak pinggang di dalam solat. Yang ini memang jaranglah orang buat, cekak pinggang. Orang takbir dia letak dekat perut sepatutnya pusat, tapi dia pergi cekak pinggang. Yang ini perbuatannya makruh. Makruh sebab apa? Huraian para ulama tentang hadis ni, antaranya dia mengatakan bahawasanya seperti perangai orang kafir dan orang-orang yang sombong. Jadi waktu solat sepatutnya kita merendahkan diri kepada Allah. Tapi bila kita cekak pinggang macam orang yang sombong, kata para ulama, jadi hukumnya makruh. Satu. Yang kedua, kenapa dimakruhkan cekak pinggang? Kerana cekak pinggang ini adalah gaya iblis ketika mana dia diturunkan daripada syurga. Waktu iblis dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana enggan sujud pada Nabi Adam, iblis dihalau daripada syurga untuk turun ke dunia. Dan gaya iblis pada waktu itu adalah cekak pinggang. Jadi Allah dan juga Nabi SAW melarang kita cekak pinggang dalam solat. Satu, disebabkan menyerupai orang kafir. Dalam hadis tersebut, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka dia di kalangan mereka itu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Dalam hadis yang lain, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku hujra tabbin la salaktumu. Kamu akan ikut jejak orang-orang yang sebelum di kalangan kamu, iaitu Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk dalam lubang biawak sekalipun, kamu akan ikut. Hadis riwayat Bukhari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi secara tidak langsung Nabi SAW melarang daripada cekak pinggang kerana ia menyerupai perbuatan orang kafir. Ulama mengatakan 3 bentuk penyerupaan kepada orang kafir yang dilarang ke atas umat Islam. 3 bentuk penyerupaan orang kafir yang dilarang atas umat Islam untuk kita buat. 1, cara mereka berpakaian. Bagaimana cara orang kafir pakai, kita tak boleh pakai. Tak boleh ikut cara dia. Kalau cara dia pakai gelang dan rantai, kita tak boleh nak ikut pakai rantai dan gelang. Lelaki. Lelaki lah, perempuan boleh. Lelaki. Kalau gaya mereka memang style dia pakai seluar pendek, kita tak boleh nak ikut pakai seluar pendek. 1. Gayanya buat rambut tegak, pang, contoh, pang. Jadi kita pun nak ikut rambut tegak macam penyapu tu, tak boleh. Tuan yang dirahmati Allah, 1, dilarang. 2, perayaan mereka. Perayaan orang kafir, apa yang mereka rayakan yang melibatkan dengan akidah, kita tak boleh buat. Kita tak boleh ikut. Contoh, hari Christmas, yang itu melibatkan akidah. Jadi kita pun tak perlu nak sambut lebih-lebih, mengalahkan diorang lagi. Hari Christmas, tapi orang Melayu tak lebih-lebih beli baju raya, buat ketupat, pakaian. Ini tak boleh lah. Tapi kalau cuti biasa tu tak apalah, cuti dia tak ada masalah. 2. Dan yang ketiga, cara mereka beribadah pun tak boleh kita buat. Dalam beribadah kita tak boleh ikut mereka. Jadi antaranya beribadah, cara yang dilarang dalam beribadah ialah cekak pinggang.
Jadi hukumnya adalah makruh. Hukum cekak pinggang dalam solat adalah makruh. Itu pertama. Seterusnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, la salata bihadratil ta'am wa la huwa yudafi'u al-akhbathan. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan dan perut terasa sangat lapar. Dan tidak ada solat jika ketika dia sedang menahan buang air kecil dan besar. Dalam hadis ini dua. Satu, ketika mana makanan telah dihidangkan, hukumnya makruh kita solat. Nanti saya uraikan. Dua, ketika mana kita nak buang air besar dan air kecil, kita tahan dan menunaikan solat, itu juga makruh. Dan menggigil-gigil waktu sembahyang, tak boleh. Makruh hukumnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam perkara yang pertama Nabi sebut ketika mana makanan telah dihidangkan, maka Nabi sebut tiada solat. Dalam hadis yang lain, idza wudi'al asya wa uqimatis salat fabda'u bil asya. Bila makanan malam telah disediakan, maka makan dulu. Mulakan dengan makanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Menurut Imam An-Nawawi, dia menjelaskan hadis ini makruh solat ketika makanan telah dihidangkan. Kerana apa? Kerana takut jadi tak khusyuk. Kerana takut jadi tak khusyuk. Tadi baru beli KFC, lapar ni, baru beli KFC, sampai rumah dah hidang azan. Dah tengah azan dah. Baru dah hidang, dia lepas hidang juga azan. Tuan-tuan, waktu itu makan dulu KFC. Kalau solat, terbayang paha ayam, tak khusyuk, kata Imam An-Nawawi. Itu baru KFC, belum kambing depan tu. Kalau kambing boleh dengan bau dia, tiba-tiba azan, lapar ni, dia kata makan dulu baru solat. Tapi ada tapi dia. Tengok pada situasi. Atau mudah fahamnya, tengok jam. Apa maksud dia? Kalau waktu solat masih panjang, boleh makan dulu. Contoh, waktu zuhur masuk pukul 1 minit. Kita dah hidang makan dah ni, pukul 12.50 dah siap makan. Dah hidang-hidang, dah duduk, tiba-tiba azan. Boleh makan dulu sebab masa masih panjang. Tapi kalau waktu tu dihidangkan pukul 4 dan nak masuk asar, solat zuhur belum, makanan dah terhidang, waktu itu solat dulu baru makan. Sebab waktu solat dah nak habis. Sebab tu saya sebut tengok jam dulu. Nak solat dulu ke nak makan dulu, tengok jam. Kalau waktu masih panjang, boleh makan dulu. Tapi kalau masa dah nak habis, waktu solat dah nak habis, solat dulu baru makan. Tak kira lah lapar ke apa ke, siapa suruh lambat solat. Tengok keadaan, tengok jam. Begitu juga dilarang kita untuk menahan buang air besar ataupun buang air kecil. Kita tahan, kemudian kita terus pergi solat. Sepatutnya kita kena buang dulu. Selesaikan dulu apa yang patut, baru menunaikan solat, kerana dia mengganggu khusyuk dalam solat seseorang. Yang ini buruk. Makanan dah datang, makan dulu baru solat. Tengok jam. Yang kedua, dilarang ataupun makruh hukumnya menahan buang air ketika solat. Seterusnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bala aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' fi salatihim fashtadda
اشتد قوله في ذلك حتى قال لا يتبعن عن ذلك أو لا تخطفن أبصارهم. Nabi SAW bersabda, apa sebabnya ramai orang melihat ke langit di dalam salat mereka? Baginda mengucapkan kata-kata itu dengan tegas hingga baginda bersabda, mereka mendalam menghentikan perbuatan tersebut, iaitu solat pandang atas langit. Nabi suruh jangan buat lagi, atau penglihatan mereka akan disambar oleh Allah. Maksudnya, ulama mengatakan penglihatan disambar ini macam mana? Boleh jadi buta, boleh jadi. Dia Ustaz nak try? Jangan. Yang ini kata Nabi SAW, penglihatan mereka akan disambar. Antara huraian hadis tersebut, boleh jadi buta, boleh jadi tak semestinya. Sebab ini hanya perbuatan makruh. Sebab Nabi kata ada satu kaum yang dia suka solat pandang atas, pandang langit. Dia pandang langit, tak apa dia pandang cicak agaknya. Nabi kata jangan buat lagi, nanti Allah sambar penglihatan dia. Satu. Hadis yang seterusnya pun sama. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salat, faqala huwa ikhtilas yakhtalisu syaitanu min salatil abdi. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan memalingkan muka di dalam salat. Maka baginda Nabi bersabda, ia adalah rambutan yang dilakukan syaitan di dalam salat seseorang tanpa dia sedari. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, daripada dua hadis ni dapat kita simpulkan bahawasanya makruh kita pandang sana sini ketika salat. Pandang atas makruh, pandang tepi makruh. Yang boleh pandang mana? Ulama mengatakan pandang tempat sujud. Orang yang salat tak kira buta ataupun tidak, gelap ataupun terang, sunat dia pandang tempat sujud. Sama ada dia buta ataupun tak buta, pandang tempat sujud. Gelap ataupun terang, pandang tempat sujud. Kecuali ada beberapa keadaan, kecuali di beberapa tempat yang dia boleh pandang tempat lain, kecuali tempat sujud. Masalah dia boleh tempat sujud. Itu bila? Contoh, ketika duduk tasyahud, duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, sunat dia memandang jari telunjuknya. Tak perlu pandang tempat sujud, pandang jari telunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah, pandang jari ni. Sunat hukum dia. Sunat hukum dia. Ustaz, kalau jari ni tak ada, bulu kecil-kecil putus main bercul, tak ada jari, boleh ke saya tukar dengan jari kiri? Jawapan dia tak perlu. Jari ni dah putus. Boleh ke saya tukar jari tengah? Tak boleh juga, tak payah buat. Ibu jari tak boleh, jari kiri tak boleh. Habis kalau dah tak ada jari, pandang tempat sujud, tak payah angkat. Senang je. Nak juga angkat jari, ni jari angkat, tak perlu angkat. Kalau ada, pandang pada jari. Ini saja yang digunakan waktu tasyahud awal ataupun akhir. Jadi bolehlah pandang jari. Satu. Yang kedua, ketika mana salat khauf, salat dalam keadaan takut. Yang ni salat takut ni panjang huraiannya lain kali. Tapi waktu salat itu kita disunatkan untuk pandang depan. Ataupun waktu solat khauf tu ada binatang buas dekat situ, rimau. Tepi tu ada rimau, kita solat, boleh kita pandang rimau tu. Takut kalau kita pandang bawah, tiba-tiba dah sebelah ni rimau. Waktu ini hukum dia boleh pandang, sunat, tak apa. Tak perlu pandang tempat sujud, pandang harimau tu je. Ini kalau nak binatang buas lah. Kalau waktu perang, solat khauf, boleh pandang depan, boleh pandang kiri, pandang kanan boleh. Tak perlu pandang tempat sujud sahaja. Kan kena tembak, tak ada masalah. Itu satu. Seterusnya,
Yang ketiga, tidak sunat pandang tempat sujud jika ada gambar ataupun lukisan yang boleh mengganggu khusyuk. Contoh, tengok depan tu ada gambar derap. Contoh, derap kat binatang, binatang ke, gambar ada binatang, ataupun ada gambar tumbuh-tumbuhan, pokok. Jadi dia fikir ni pokok apa ya? Tak boleh. Manusia ni solat dia lain. Waktu tu dia nak fikir tu pokok apa. Waktu tak solat dia tak fikir pun tu pokok apa. Waktu solat boleh pandang ini pokok apa, ni pokok kurma ni. Jadi kalau ada lukisan yang boleh mengganggu khusyuk, tak perlu pandang tempat sujud, pandang tempat lain. Itu saja keadaan yang dibenarkan. Itu saja keadaan yang dibenarkan. Jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami, beliau menyatakan bahawasanya pandang tempat sujud itu adalah untuk mendapat khusyuk dalam salat. Tujuan dia untuk dapat khusyuk. Ini disunatkan pandang tempat sujud. Makruh pandang atas, pandang tempat lain tanpa sebab. Okey, timbul soalan lain. Kalau solat di depan Kaabah, kita pergi Mekah, Masjidil Haram, kita solat betul-betul depan Kaabah, mana tempat yang kita kena pandang? Sebahagian ulama mengatakan sunat pandang Kaabah. Waktu solat, Allah Akbar, Kaabah di depan, pandang Kaabah. Manakala pendapat yang lebih muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandang tempat sujud. Ada pendapat yang lebih tepat ataupun yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pandang tempat sujud, walaupun Kaabah di depan. Dah habis solat baru pandang Kaabah, kerana ia juga dikira sebagai pahala pandang Kaabah. Kemudian, apa hukum tutup mata ketika mana solat? Ada orang dia suka tutup mata. Waktu solat dia kata dia tutup mata. Kata Imam An-Nawawi, tidak makruh tutup mata. Akan tetapi perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Jadi tutup mata tak makruh, boleh. Cuma perbuatan itu tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, kata Imam Nawawi. Manakala kata Imam Ibn Abdis Salam, dia kata apa? Jika dengan membuka mata dia boleh ganggu khusyuk, tutup mata lebih baik. Ada orang kata, Ustaz, saya tutup mata lebih khusyuk daripada buka mata. Itu boleh. Ada orang macam tu, tutup mata dia lebih khusyuk dalam salat. Jadi itu lebih digalakkan, kata Imam Ibn Abdis Salam. Tutup mata lebih baik. Kalau dia buka mata, dia boleh pusing mata sana sini, lebih baik dia tutup mata. Tutup mata lebih baik. Dan kadang-kadang tutup mata boleh jadi wajib ketika salat. Waktu bila tu? Waktu bila? Sewaktu bila kita takut terlihat benda yang haram ketika salat. Contoh, waktu kita solat di depan ataupun di surau Al-An'am, contoh, surau ni terbuka, jadi boleh nampak luar. Contoh, boleh nampak luar, tingkap ni terbuka, jelas. Tiba-tiba ada amoi lagu. Jadi benda haram ni tak tutup aurat. Waktu itu boleh jadi wajib tutup mata. Jangan kita biar tengok je, tak boleh. Kata ulama wajib tutup mata kalau takut terlihat benda yang haram. Takut. Seterusnya, hukum melihat mushaf kitab dalam Al-Quran dalam solat. Menurut mazhab Syafi'i sendiri, hukumnya harus, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, hukumnya harus kita baca Quran. Tak kira solat fardu ataupun solat sunat. Lagi-lagi yang tak hafal Fatihah, yang itu lagi wajib kita tengok. Dia baru masuk Islam, dia tak hafal Fatihah, jadi dia lagi wajib tengok Quran depan kita. Letak Quran depan dia. Jadi lagi perlu kita tengok.
Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, hukum melihat ke tempat sujud adalah sunat. Makruh kita pandang sana sini ketika mana solat, tak kira lah pandang atas ke, pandang bawah ke, pandang kiri dan kanan tanpa sebab, maka tidak dibenarkan makruh. Seterusnya, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Harith Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu al-mar'u baina yaday al-musalli madza alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday. Qala rawi la adri, qala 40 yawman aw 40 shahran aw 40 sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya seseorang yang melintas hadapan orang yang salat mengetahui dosa yang menimpanya disebabkan perbuatan itu, nescaya dia akan berdiri di situ selama 40 adalah lebih baik daripada dia melintas hadapan orang salat. Jadi dalam hadis ini disebut qala rawi, perawi ni kata, aku pun tak tahu 40 ni maksudnya 40 hari ke, 40 bulan ke, ataupun 40 tahun. Nabi sebut arba'ina sahaja. Nabi kata, kalaulah dia tahu betapa buruknya perbuatan melintas depan orang salat, mesti dia akan tunggu situ 40. Nabi sebut 40. Jadi antara pendapat seorang ulama, Imam Al-Bazzar, dia kata apa? Arba'ina sanah, 40 tahun lagi bagus daripada di jalan. Kalau nak dia tahu buruknya jalan depan orang salat, lebih baik dia tunggu situ, walaupun dia kena tunggu 40 tahun sekalipun. Yang itu lagi bagus. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada satu kisah yang berlaku kepada seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ni dia sedang solat. Dia sedang solat pada satu malam itu. Dia sedang solat, tiba-tiba ada seorang lelaki, dia nak melintas depan Abu Sa'id Al-Khudri. Dia sedang solat, ada seorang lelaki nak jalan depannya. Maka apa yang Abu Sa'id buat? Abu Sa'id menghalang jalannya. Jadi lelaki ni pun peliklah, apa pasal jadi yang halang-halang, aku nak lalu ni. Lagi sekali dia jalan, Abu Sa'id halang lagi dengan kuat. Maksudnya jangan jalan depan Abu Sa'id. Begitu. Kemudian lelaki itu datang berjumpa dengan Marwan, sahabat yang lain, dan cerita perbuatan Abu Sa'id itu. Dan Marwan ini jumpa dengan Abu Sa'id Al-Khudri, tanya, wahai Abu Sa'id, tadi ada seorang lelaki mengadu pada aku, dia nak jalan depan kau salat tapi kau tak bagi. Kenapa kau buat begitu? Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun dia menjawab, idza shalla ahadakum ila syai'in yastaruhu minan nas fa'arada ahadun an yahtazza baina yadayhi falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Kata Abu Sa'id, jika seseorang lelaki, kalau kita sedang solat dan ada sutra depan, kita sedang solat dan kita dah letakkan sutra, tapi ada orang nak lalu waktu kita solat tu, ada orang nak lalu, maka Abu Sa'id kata, hendaklah dia tahan daripada orang itu lalu di hadapannya. Jangan bagi, tahan. Kalau dia nak lalu juga, kata Abu Sa'id Al-Khudri, falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Abu Sa'id kata, kalau dia nak lalu juga, maka perangilah dia, kerana dia itu bukan manusia, dia ni syaitan. Sampai macam itu sekali. Dalam bahasa Arab, falyuqatilhu boleh jadi perangi, boleh jadi bunuhlah dia. Tapi terjemahan yang lebih tepat untuk hadis ni adalah perangi dia. Maksudnya jangan bagi, marah dia. Takkanlah sampai bunuh dia. Tuan yang dirahmati Allah, oleh itu, jika kita sedang salat dan salat sunat contoh, sepatutnya tanggungjawab kita
hendaklah kita meletakkan sutra. Sutra ni apa? Apa sahaja benda yang boleh menunjukkan kita sedang solat. Contoh beg kat depan. Jadi kalau ada orang lalu dekat tengah antara kita dan beg itu, kita boleh harap. Ataupun kalau berani lagi, letak handphone. Kalau berani lah, letak handphone. Kalau lagi hebat, letak dompet terus pun boleh. Tapi jangan mencuri dah lah. Yang penting benda, pen ke, kain ke, jam ke, apa je, itu namanya sutra. Kalau ada orang lalu antara sutra dengan kita sedang salat, kita boleh harap. Kalau tak ada benda nak letak, tak tahu nak letak apa, solatlah di belakang tiang. Yang itu mudah. Solat tiang ni, dia rejian, solat belakang dia. Jadi kalau ada orang nak lalu, kita harap. Jadi kalau yang nak lalu tu, lalulah sebelah sini. Ada orang solat. Jadi pun boleh jadi sutra tiang. Jadi bila kita dah meletakkan sutra, haram bagi seseorang untuk lalu di depan tu. Tak boleh. Nabi kata lebih baik dia tunggu situ 40 tahun lagi bagus daripada dia melintas. Kalau dia nak jalan juga, perangi dia, marah dia, jangan bagi, kerana dia syaitan. Jadi bukan syaitan yang betul lah, maksudnya perangai dia tu, perangai dia tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi berkenaan dengan melintas di hadapan orang yang salat. Seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila solat telah diiqamatkan, maka tiada solat melainkan solat fardu. Yang ini maksudnya, jika kita datang ke masjid lewat dan waktu itu Bilal sedang iqamah, tak perlu kita solat sunat, terus saja solat fardu. Sebab Nabi sebut tiada solat melainkan solat fardu pada waktu itu. Hukumnya makruh kalau kita solat, kecuali qabliyah subuh. Kecuali qabliyah subuh. Kerana solat sunat qabliyah subuh ini